Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Sazwani Saiful Syam. Okey, kita serba maklum bahawa kepentingan penggunaan tenaga kerja asing di dalam negara kita ini terutamanya apabila melibatkan sektor-sektor 3D yang kekurangan pekerja tempatan, sektor yang difficult, dangerous dan juga dirty yang banyak dipelopori oleh pekerja asing berikutan kekurangan tenaga kerja tempatan. Ya. Tetapi dalam masa sama apabila ada demand ataupun permintaan daripada sektor-sektor ataupun industri untuk keperluan pekerja asing ini, ia juga membuka ruang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk bertindak sebagai ejen tidak rasmi ataupun ejen haram yang tidak bertauliah untuk menguruskan pengambilan pekerja yang jelas sekali memberikan banyak masalah di masa hadapan, terutamanya apabila melibatkan urusan perundangan dan juga hak-hak pekerja asing dan juga kepada bakal majikan mereka itu sendiri jika urusan pengambilan pekerja asing itu tidak dilakukan secara tersusun dan mengikut lunas undang-undang sedia ada. Ya, dan pastinya Hakim, usaha berterusan itu perlu dilakukan bagi menghalang tindakan ejen-ejen haram ini, terutamanya mereka mengutip wang daripada majikan tempatan yang melibatkan pekerja asing ini. Jadi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Pertubuhan Kebangsaan Agensi Perkhidmatan Swasta Malaysia atau PAPSMA, dan ejen-ejen terbabit tidak akan bertanggungjawab dan menghilangkan diri ejen haram ini apabila timbul sebarang masalah seperti Hakim katakan seperti tadi, terutamanya selepas proses pengambilan bekerja. Jadi PASMA menyokong langkah Kementerian Sumber Manusia untuk menghapuskan semua ejen haram dan membenarkan mereka ataupun ejen-ejen yang berdaftar serta berlesen sahaja untuk menjalankan aktiviti berkaitan dengan pengambilan pekerja asing. Dan kita akan bersama dengan Setiausaha Agung PAPSMA sendiri, Dr. Sukumaranai. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Cik Hakim, Cik Sazwani dan juga kru Astro Awani. Ya. Selamat pagi juga kepada penonton yang sedang mengikuti rancangan ini pagi ini. Ya, Dr. Suku, kalau kita nak lihat kepada apa yang media tempatan laporkan bahawa kerajaan akan menandatangani MOU dengan Indonesia untuk kemasukan warganya ke dalam sektor pembantu domestik. Apa yang akan berlaku selepas ini? Apa yang dapat kita jangkakan selepas MOU ini dan bagaimana agaknya rakyat tempatan atau majikan dapat memperolehi atau mengisi kekosongan pembantu rumah domestik masing-masing, pertama dalam keadaan yang cepat dan juga segera itu, Dr. Suku? Sebenarnya memang benar kerajaan akan memeterai MOU bersama dengan negara Indonesia pada awal bulan Februari, iaitu bulan depan. Selepas memeterai MOU ini, kita akan terima sedikit penerangan mengenai apa yang harus kita bayar, kos, dasar-dasar polisi-polisi negara asal Indonesia dan juga apakah tindakan-tindakan yang harus kita ambil sebelum kemasukan pekerja domestik ini dari negara Indonesia, khususnya bila MOU ini ditandatangani. Tapi apa yang penting ialah kali ini kita melihat atau menampak dua perkara yang berlainan ataupun baru dalam etika ataupun proses kemasukan pekerja asing kali ini. Yang pertama ialah bila pekerja domestik ini masuk ke negara kita, yang pertama ialah dia terlibat dalam kuarantin. Dia akan dikuarantin, pekerja ini akan dikuarantin selama 7 hingga 10 hari. Dan kos kuarantin ini akan dibiayai oleh majikan-majikan yang membawa masuk pekerja ini dari negara asal. Itu yang pertama yang kita nampak. Kedua ialah kos di mana pekerja-pekerja domestik tidak ada masalah penempatan, iaitu penempatan di asrama-asrama, iaitu untuk pekerja-pekerja asing yang lain. Pekerja-pekerja asing yang lain yang akan masuk kali ini akan ditempatkan di CLQ, iaitu labor quarters, control labor quarters CLQ yang di bawah Akta 446 CLQ ini. Jadi bila pekerja-pekerja ini ditempatkan dalam asrama-asrama yang diberi tauliah oleh JTK untuk ditempatkan dalam CLQ ini, Certified Labour Quarters, apa yang kita akan nampak ialah majikan akan keluarkan lagi wang
lebih untuk menempatkan mereka di tempat-tempat kediaman, accommodation yang bertauliah sahaja kali ini. Jadi saya nampak kalau pembantu domestik ini yang belum masuk lagi sejak Jun 2020 lagi, apabila mereka masuk kali ini, kita akan nampak satu sistem yang lebih licin, lebih teratur, yang boleh digunapakai, yang diaturkan oleh Jabatan Tenaga Kerja kali ini. Dr. Suku, kita faham apabila wujudnya MOU ini berhubung dengan pengambilan pekerja asing melibatkan sektor domestik. Tapi apakah peranan ataupun bagaimana pihak PAPSMA boleh memastikan bahawa agensi perkhidmatan swasta Malaysia ini, PAPSMA ini, dapat ataupun boleh mengurangkan ruang untuk berlakunya eksploitasi terhadap pekerja-pekerja asing ini? Apa yang kita ingin menyarankan ataupun suggest ialah jangan terlibat dengan ejen-ejen yang tidak didaftar atau tidak bertauliah. Kita ada lebih kurang 1,050 syarikat-syarikat agensi pekerjaan yang bertauliah, didaftar dan diberi lesen oleh kerajaan Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja. Jadi bila sistem ini on nanti, bila dasar ini open, jadi kita gunakan ejen-ejen lain atau secara persendirian, apa yang akan berlaku ialah bila pekerja domestik ini masuk, segala masalah yang dihadapi oleh pekerja domestik ini yang datang daripada negara asal tidak akan diberi perhatian oleh mana-mana pihak. Jadi sekarang ni negara asal iaitu Indonesia, Filipina yang terbanyak yang masuk ke Malaysia ni, mereka ada rancangan-rancangan mereka sendiri, polisi-polisi mereka sendiri. Mereka langsung melarang pekerja domestik ini masuk ke Malaysia dengan tidak melalui sebarang agensi di negara dia ataupun di negara Malaysia. Jadi mengapa dia buat sistem begini supaya bila pekerja dia masuk ke PRA, pekerja rakyat asing ini masuk ke Malaysia, dia mahukan sesuatu persatuan ataupun sesuatu gabungan atau badan untuk menjaga pekerja ini. Kebajikan dia, safeguard dia, protection, kebajikan sosial dan sebagainya. Jadi kebanyakan agensi-agensi yang membawa masuk pekerja domestik yang berurusan di negara asal tidak ada masa untuk datang ke Malaysia untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja domestik ini di Malaysia. Jadi mereka harapkan ke semua kemasukan ataupun pengrekrutan pekerja domestik ke Malaysia, kalau melalui agensi-agensi yang berdaftar dan bertauliah di Malaysia, jadi maka mereka akan menjaga dan pelihara pekerja mereka akan dipelihara di sini, di mana apabila mereka masuk secara padi iaitu pendatang asing dengan izin, mereka akan pulang juga ke tanah air mereka seperti padi pendatang asing dengan izin. Jadi mereka tidak akan ada masalah berkenaan dengan permit kerja, PLKS, sama ada mereka ini legal, illegal dan sebagainya. Itu hasrat kami. Kami memohon ke semua majikan yang ingin membawa masuk pekerja domestik ini menjalankan rekrutan ini dengan agensi-agensi pekerjaan yang bertauliah, yang berlesen, yang diberi kuasa ataupun legality untuk membawa masuk pekerja asing daripada negara asing. Ya, Dr. Suku, itu pastinya antara peranan yang telah pun diperjelaskan yang akan dimainkan oleh agensi-agensi pekerjaan swasta dalam proses pengrekrutan itu. Tapi bagaimana agaknya kalau kita nak faham sindiket atau ejen-ejen haram yang sebenarnya boleh mengganggu proses kemasukan pekerja asing, warga asing ke Malaysia ini, dan bagaimana sebenarnya, apa agaknya modus operandi oleh majikan-majikan ejen haram ini yang menipu majikan mereka? Ejen-ejen haram ni kebanyakan mereka ialah rakyat asing yang tinggal di Malaysia dan sedang membuat aktiviti marketing untuk agensi-agensi mereka di negara asal. Kebanyakan mereka yang berada di sini ialah mereka masuk secara sah untuk bekerja dengan majikan tetapi melarikan diri selepas beberapa bulan dan tahun, dan mereka menjadi
sales representative ataupun dikatakan agent-agent untuk agensi mereka di negara asal. Jadi di sini mereka buat marketing dan kadang-kadang mereka ini memberi harga ataupun menetapkan kos yang lebih kurang, lebih rendah daripada biasa. Di mana bila wang ini dibayar kepada mereka dalam tidak ada sebarang perjanjian, semua perjanjian adalah perjanjian mulut dan mereka janji supaya pekerja ini boleh dimasukkan dan diberi kerja di rumah-rumah mereka. Apa yang selalu berlaku ialah apabila wang ini dibayar, kebanyakan kali wang ini tidak dipulangkan balik dan pekerja itu pun tidak sampai. Itu pertama. Kedua, bila wang ini dibayar, pekerja yang mereka mohon adalah pekerja yang lain daripada apa yang mereka mohon daripada agensi haram ini. Lagipun mereka tidak akan ikut sistem-sistem yang dibentangkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi selalunya kalau kita nak pergi ke, misal katakan contohnya, kita pergi ke Indonesia, nak bawa masuk seorang pekerja wanita dari Indonesia, selalunya kalau pekerja wanita domestik Indonesia ini akan berada di satu gabungan di mana mereka diberi orientasi dan latihan untuk menjadi pembantu rumah. Kita akan ambil daripada sekolah-sekolah latihan ini. Dan bila kita ambil mereka dari sini, mereka akan buatkan segala dokumen, pasport dan sebagainya dan charge pekerja asing, perniagaan asing di sini iaitu agensi pekerjaan di Malaysia, mereka akan bagi satu kos untuk bayar pada mereka supaya harus boleh dilicinkan lagi pengurusan untuk membawa masuk pekerja ini ke Malaysia. Jadi dalam sistem ini di mana mereka ini memang bertauliah untuk masuk ke Malaysia dan bekerja sebagai pembantu domestik. Kalau tidak ikut sistem ini, apa yang berlaku ialah kita akan masukkan orang-orang kampung, orang-orang yang tidak bertauliah, tidak ada pengalaman dan sebagainya untuk masuk ke Malaysia. Jadi bila mereka masuk dan mereka tidak sesuai untuk membuat kerja domestik, apa yang akan berlaku ialah majikan akan marah dengan pekerja domestik ini dan pekerja domestik ini pula akan keluar ataupun melarikan diri daripada majikan tersebut. Dan apa yang selalunya berlaku ialah kadang-kadang agensi haram ini sengaja akan minta atau mohon pekerja ini lari daripada majikan selepas 3 bulan. Kerana garanti ataupun waranti yang mereka berikan kepada majikan tempatan ialah 3 bulan. Jadi apabila pekerja ini bekerja 3 bulan, lepas 3 bulan bila dia larikan diri, agensi haram ni tak perlu bagi balik duit ke, waranti itu dah lepas dan sebagainya. Jadi mereka akan recycle pembantu domestik ini 3 atau 4 kali dalam setahun. Dengan harga 4,000 ke 5,000, jadi dia dapat keuntungan yang lebih, mengaut keuntungan secara haram yang lebih. Jadi kalau agensi pekerjaan yang bertauliah, kalau kamu tidak pekerja domestik tidak sesuai, kita akan terima balik dan kita akan buat penggantian secara sah. Jadi segala proses supaya majikan kita ini berpuas hati dalam proses selama 2 tahun ke 3 tahun pekerja domestik ini berada di Malaysia akan ditentukan oleh agensi pekerjaan swasta di Malaysia. Itu tujuan kita sebagai pengantara dan juga intermediary kepada majikan. Doktor, banyak sebenarnya perkara kita nak ulas lagi berkenai dengan Pak Sma ini, bagaimana sebagai pemudah cara kepada urusan pengambilan pekerja asing ini. Tetapi dalam masa yang sama juga kita juga nak lihat mungkin tanda-tanda kepada bakal majikan yang ingin mendapatkan perkhidmatan pekerja domestik ini. Apa sebenarnya yang mereka perlu tahu, mereka perlu sedar proses tersebut untuk elak mereka mendapat pekerja asing yang diuruskan oleh ejen-ejen haram ataupun ejen tidak bertauliah yang seperti doktor sebutkan akan mungkin menyukarkan mereka di masa hadapan. Itu akan kita bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini. Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Kita sedang membicarakan mengenai bagaimana kita boleh menghalang ejen-ejen haram untuk urus pengambilan pekerja asing. Ini saya bersama dengan Dr. Sukumaran Naik, iaitu Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Agensi Perkhidmatan Swasta Malaysia atau ringkasnya PAPSMA. Doktor, penting untuk kita mengetahui bahawa
dia it takes two to tango. Ada permintaan dan juga ada penawaran. Penawaran itu wujud seperti doktor sebutkan tadi, mungkin daripada rakyat-rakyat asing yang membuka agensi haram, quote unquote ejen haram mereka ini, disebabkan adanya permintaan, dan permintaan itu daripada masyarakat kita sendiri. Cuma penting untuk masyarakat tahu bagaimana untuk mereka ni boleh elak tersalah ambil pekerja melalui agensi haram ataupun ejen haram ini. Pertama, adakah apa red flagnya? Adakah ia disebabkan harga yang terlalu murah, tidak masuk akal, ataupun bagaimana untuk bakal-bakal majikan yang ingin mengambil pekerja asing ini, sama ada dalam sektor peladangan, domestik, pembinaan, boleh mengetahui bahawa ejen yang mereka gunakan untuk mengambil pekerja asing ini adalah ejen yang berdaftar, tauliah atau legit? Sebenarnya agensi pekerjaan yang bertauliah di Malaysia dikategorikan kepada 3, iaitu lesen A yang hanya boleh melakukan apa-apa saja dalam urusan perniagaan mereka yang berkaitan dengan orang tempatan lokal. Kedua ialah lesen B yang boleh buat local placement dan juga yang boleh buat pembantu rumah. Dan lesen C iaitu dia boleh buat kesemua-semua tiga-tiganya, iaitu orang tempatan, pembantu rumah dan juga membawa masuk pekerja asing daripada negara luar. Jadi bila seorang majikan ingin membawa masuk pekerja asing ke Malaysia, mereka boleh pilih. Kita ada 1,050 syarikat-syarikat yang berdaftar dan bertauliah di bawah Jabatan Tenaga Kerja. Jadi bila mereka memohon ataupun melalui agensi ini, agensi yang bertauliah, kita ada kontrak yang kita akan sign bersama dengan majikan dan juga kita, dan kita ni jadi pengantara di antara agensi pekerjaan asing di negara tersebut, yang pertama, kedua dengan pekerja tersebut, pekerja asing tersebut, ketiga dengan agensi-agensi kerajaan di negara asal, dan akhir sekali kita terlibat dengan agensi-agensi seperti Jabatan Immigration Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja di Malaysia, dan juga High Commission ataupun Kedutaan Besar negara asal di Malaysia. Jadi ada banyak jabatan-jabatan yang terlibat dalam pengrekrutan seorang pekerja asing. Jadi untuk memastikan segala proses ini berjalan lancar, jadi saya syorkan kepada masyarakat umum lah. Jika sebenarnya kamu nak memilih ataupun kamu nak ambil orang untuk bekerja, pilihlah syarikat-syarikat yang berdaftar, iaitu legal. Kalau nak ambil domestik, masyarakat umum boleh gunakan syarikat-syarikat yang lesen B dan mempunyai lesen C. Kalau nak bawa masuk pekerja asing, selain daripada pekerja domestik, bolehlah gunakan agensi-agensi yang bertauliah yang mempunyai lesen C. Doktor, dan setiap agensi-agensi ini, iaitu lesen A, kita ada wang cagaran bersama dengan kerajaan, iaitu untuk lesen A kita ada wang cagaran sebanyak 50,000 tunai dengan kerajaan. Lesen B kita ada tunai sebanyak RM1,000 yang kita letak sebagai wang cagaran dengan kerajaan, dan lesen C sebanyak. Ya. Dr. Sukumaran, saya pasti di pihak PAPSMA dan ada banyak penjelasan mengenai bagaimana lesen-lesen A, B dan C ini ada kriteria penentuan. Cuma soalan saya, bagaimana pengguna boleh identify which company should I go to get my foreign worker to work with me, supaya mereka tidak termasuk dalam jerat mengambil pekerja asing daripada agensi haram, dan apa yang mereka, di mana sebenarnya mereka boleh dapatkan? So when you go to the website of JTK, KSM, senarai syarikat-syarikat yang ada lesen ini disenaraikan. Jadi majikan itu boleh memilih mana-mana syarikat yang tertentu. Itu pertama. Itu yang saya nak nasihatkan, apa syarikat yang kamu boleh pilih, masyarakat umum boleh pilih dengan lesen-lesen dikategorikan seperti ini. Jadi apa yang penting ialah apabila kita ada wang cagaran bersama dengan kerajaan, yang penting ialah kita tidak mahu buat sesuatu kesalahan dan sebagainya di mana wang cagaran ini akan diambil balik oleh kerajaan sebagai penalti. Yeah.
Jadi kalau kita gunakan agensi-agensi haram, mereka tak ada apa-apa kerugian langsung. Daripada awal, permulaan dan hingga akhir. Mereka membawa masuk orang tu secara sah, tapi bila dah tamat tempoh dan sebagainya, pekerja itu akan jadi parti. Betul. Jadi macam mana urusan ini boleh dijalankan senang saja? Mereka hanya ingin mempelajari ataupun mendapat tahu, get information about which are the agencies who has brought in these workers legally and have got a good record sebenarnya. So once you find out that these companies or agensi pekerjaan is with good records, sebab agensi pekerjaan ini kita ada banyak perniagaan, kita ada niche market yang setengah tu buat local saja, pekerja tempatan saja, yang setengah tu buat pekerja domestik saja, yang setengah tu buat pekerja domestik dan lain. Jadi you have to know which company you are recruiting, agensi yang you are recruiting for the benefit. They can give you the best service possible. Doktor, pastinya pilihan itu sudah ada di luar sana untuk bakal-bakal majikan mereka yang ingin pekerja asing ini untuk mengambil pekerja mengikut laluan ataupun saluran yang betul. Cumanya, apa yang biasanya digunakan oleh ejen-ejen asing ini untuk sehingga memudahkan pengguna ataupun masyarakat bakal majikan terpedaya dengan mengambil perkhidmatan mereka? Adakah harga yang mereka tawarkan itu too good to be true untuk seorang pekerja asing, dan berapa sebenarnya range harga untuk pekerja asing dari mungkin dari dalam sektor domestik, peladangan ataupun pertanian ataupun pembinaan yang sebenarnya pengguna patut tahu. Jadi mereka ini tidak mudah terpedaya dan masuk ke dalam perangkap pemasaran palsu ejen-ejen haram ini, Doktor. Kalau kita ambil contoh sebagai pekerja domestik. Pekerja domestik kalau kita ambil contoh daripada Indonesia. Kita bayar sekarang ini untuk mendapatkan biodata saja daripada agensi pekerjaan negara asal tu, iaitu di Indonesia. Kita bayar untuk biodata saja sebanyak 10,000 hingga 14,000 untuk mendapatkan biodata saja. Jadi bila kita bayar begini banyak, bagaimana ke lain-lain urusan seperti PLKS, insurans, kuarantin dan sebagainya, itulah yang akan mencecah sehingga beribu-ribu ringgit untuk membawa masuk seorang pekerja domestik Indonesia secara sah. Tapi kalau ikut agensi haram, mereka akan bawakan pekerja ini melalui jalan tikus. They will bring them illegally melalui boat ke, apa ke, dan akan charge majikan ni 1,000 ke, 1,500 ke, 3,000 ke, 5,000. Harga tu paling murah. Jadi bila harga ni diberikan dan pekerja itu ada di rumah, boleh dibawa masuk, mereka akan bawa masuk dan akan mengatakan kepada majikan ini, you jangan risau, kita boleh bawa masuk, kamu bayar wang ini saja, dan lepas dibawa masuk, kamu buatlah urusan-urusan permit dan sebagainya. Tapi selalunya bila dibawa masuk, kita tak tentu sama ada dia ada buat medical ke, dia bertauliah ke, dia boleh kerja di negara lain ke. Sebab kita ada jabatan di Indonesia yang sebelum dia masuk ke Malaysia, dia akan perlu menjalani beberapa proses untuk memasukkan negara lain. Bukan saja Malaysia, di mana-mana negara lain. Jadi harga yang ditetapkan sebenarnya dalam pekerja domestik yang kita cerita ni, harga ditetapkan oleh negara asal. Bukan Malaysia. Banyak masyarakat umum mengingatkan yang agensi pekerjaan kita di sini di Malaysia yang mengaut keuntungan banyak-banyak. Tidak. Tapi kalau kamu pergi ke ikut misal katakan di Indonesia, kamu pekerja Filipin tak boleh masuk ke Malaysia dengan cara sosial dan dapatkan permit kerja di sini. Memang agak sukar. Tapi untuk pekerja Indonesia memang senang. Mereka boleh masuk ke sini secara tikus dan sebagainya, secara sosial, dan lepas itu kita boleh aturkan untuk mendapatkan permit dan sebagainya dengan kaedah-kaedah yang tertentu di bawah Akta Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi inilah yang menjadi masalah pada masyarakat umum. Itu berkenaan apa yang dilakukan oleh ejen-ejen haram ini. Tapi baru-baru ini kita juga dapat laporan ada NGO-NGO yang masih lagi membantah sebenarnya kemasukan pekerja asing ke negara ini dan memohon supaya rakyat tempatan yang diberikan keutamaan dalam sektor-sektor tertentu. Jadi apa pandangan Dr. Zuku mengenai perkara ini? Kalau kita dengar berita semalam, MPOB,
Malaysian Palm Oil Berhad mengatakan yang mereka rugi dari tahun 2020 hingga 2021, mereka rugi lebih kurang 10 hingga 12 bilion ringgit. Dan mereka mengatakan yang mereka ada buah sebanyak 1 bilion yang tidak di-harvest setiap bulan. Jadi apa yang agak sukar di sini ialah mereka dibenarkan 32,000 pekerja Sime Darby Malaysia, dan mereka cuma boleh mempunyai 24,000 orang saja yang bekerja dengan mereka. Jadi kekurangan itu amat ketara. So what is very important here is we have got certain pekerjaan where the locals tak minat. Macam mana pun mereka tak minat. Macam saya juga, kita ada tawaran 1,000 kerja, 1,000 pekerjaan di jawatan-jawatan yang tertentu. Kita rekrut 600 lebih interview, cuma dapatkan 37 orang saja yang sanggup menerima jawatan-jawatan tersebut. Jadi agak sukar sekali. Tidak tahu mengapa kita ada culture begini di Malaysia. Tapi apa yang saya ingatkan ialah kita memang agensi pekerjaan swasta memberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Kita sentiasa mau memberi segala advantage kepada rakyat tempatan untuk bekerja. Cuma kita ini membawa pekerja asing kepada jabatan ataupun sektor-sektor yang rakyat tempatan ini tak berminat ataupun tak ingin bekerja di situ dengan pasal gaji dan sebagainya. Ya. Baik, Dr. Sukup. Baik, terima kasih Dr. Sukumaran Nair, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Agensi Perkhidmatan Swasta Malaysia PAPSMA, berkongsi mengenai kepentingan untuk mendapatkan pekerja asing melalui saluran yang betul, melalui agensi-agensi ataupun ejen yang sah, yang legal sebenarnya, bagi mengelakkan pelbagai masalah di masa hadapan, seperti mungkin akan timbul isu eksploitasi dan juga mengenai soal skill, kemahiran pekerja itu sendiri, dan juga soal keselamatan yang akan muncul jika anda tidak mengambil pekerja melalui saluran pekerja asing, melalui syarikat ataupun ejen yang sudah ditauliah dan mendapat kebenaran daripada Jabatan Tenaga Kerja untuk urusan pengambilan pekerja asing. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Sukumaran Nair. Dan saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan dalam awal ni pagi jam ini. Saya Nur Syazwani Safisham. Saya Kiram, jumpa lagi.